Baiklah, Auda. Aplikasi perkasa diri dan jiwa. Inilah topik yang akan kita bincangkan dan yang telah pun bersedia untuk ditemu ramah wawancara kita pada hari ini ialah Yang Mulia Dr. Hajah Mas Suryati Haji Yahya. Beliau merupakan seorang timbalan pengarah Pusat Penentaran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali yang sudah pun berada di talian perkataan. Kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat hari ini Ustazah, ha? Alhamdulillah sihat. Bagaimana Danteni dan Sarina sihat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat berpuasa Dr. Hajah. Betul. Selamat berpuasa kami ucapkan. Selamat puasa juga. Terasa ni Dr. Hajah, sudah Ramadan ke-20 kita ni berada pada hari ini. Mudah-mudahan kita ni juga akan terus digunakan kesihatan dan keafiatan berterusan sehinggalah ke penghujung Ramadan khususnya Dr. Hajah. Dr. Hajah, aplikasi perkasa diri dan jiwa Dr. Hajah. Mungkin untuk mukadimahnya Dr. Hajah boleh diterangkan, memberi ruang kepada Dr. Hajah untuk menghuraikan tajuk yang kita pilih untuk edisi sampai pagi hari ini. Silakan Dr. Hajah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, kepada para penonton di mana jualah segmen ini dapat ikuti, mudahan kita ni semua sentiasa dalam yang Allah Ta'ala jua. Mudahan kita ni akan sentiasa kekal dalam istiqamah dengan ibadah kita ni di sepanjang bulan Ramadan. Baik, tajuk aplikasi perkasa diri dan jiwa ni saya pilih untuk segmen Elit Rohani kali ini adalah untuk kita ni sama-sama merujuk kembali, okay? Dan dipilih bukan bermaksud dipilih tajuk ini bukan bermaksud kita ni baru kan mengaplikasikan, tidak. Perkataan aplikasi itu maksudnya memang maksudnya kita ni mengaplikasikan, cuba to apply, tetapi aplikasi perkasa diri itu di dalam tajuk ini saya pilih adalah merujuk kepada penerusan ataupun situasi yang bersesuaian pada masa ini di mana kita ni berada pada fasa 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Baik, dalam memilih tajuk aplikasi perkasa diri dan jiwa ni adalah kita ni mengambil perhatian sedikit. Sesungguhnya Allah telah pun menjanjikan memang terdapatnya satu malam kemuliaan yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 3. Jadi apabila memilih tajuk aplikasi perkasa ni bukanlah jua bermaksud barukan mengaplikasikan, tetapi lebih kepada membawa apa yang telah pun kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan 20 hari yang lalu. Saya yakin, saya percaya ramai yang sudah pun faham bagaimana melaksanakan puasa yang betul, bagaimana melaksanakan ibadah yang sebetulnya sepanjang 20 hari yang lalu, dan saya percaya dan saya yakin semuanya pun juga ingin mengharapkan pahala yang berlipat ganda daripada amal ibadah yang dilakukan. Jadi dengan tajuk aplikasi perkasa diri dan jiwa ni, artinya untuk perisian kita ni pada fasa 10 malam yang terakhir di penghujung Ramadan ini, artinya kita ni akan bukan barukan mulai, tetapi memantapkan apa yang sudah pun kita ni mulai 20 hari yang lalu. Kalau misalnya ada yang kurang, kita ni tambahlah, kita ni cuba perbaiki. Dan dalam pada masa sama masih saja ianya bermaksud menambah baik apa yang kita lakukan pada 20 hari yang lalu. Semua amal ibadah berapa bulan maksudnya 22. Ya, baik, itu yang telah juga dikongsikan sebagai mukadimah untuk tajuk kita ni hari ini Dr. Hajah, ya, aplikasi perkasa diri dan jiwa. Dan dalam hal ini juga ni Dr. Hajah, apakah perkara yang perlu untuk kita ni lakukan untuk dapat memperkasa diri dan jiwa ni, khususnya apabila kita ni memperkatakan dan sudah berada di fasa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini?
Baik, semua pun maklum, saya yakin, saya percaya semua maklum apa yang perlu dilakukan bersumbarkan ataupun berpaksikan daripada amal ibadah yang kita lakukan sepanjang 20 hari yang lalu, tidak lain tidak bukan kita ni tetap meneruskan menjaga solat kita ni dan menambah qiyamul lail kita ni dan melakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian melakukan puasa kita ni, menjaga perjalanan ataupun pelaksanaan puasa kita ni dengan sebaik-baiknya. Okey, kalau boleh dielakkanlah mana-mana yang boleh mendatangkan kecacatan kepada amal ibadah tadi itu. Kemudian dalam bulan Ramadan ini kita ni pun juga akan melaksanakan pembayaran zakat. Kemudian dalam bulan puasa ni juga kita ni menyantuni anak yatim, kepada yang belum berkesempatan untuk membuat derma, bolehlah membuat derma kepada anak yatim. Jadi semuanya adalah untuk meraih pahala yang berlipat ganda di sepanjang bulan Ramadan ini. Kemudian termasuklah juga sebenarnya kepada yang memulakan sebelum ini bacaan ayat Quran daripada juzuk yang pertama. Kemudian saya percaya ini mungkin ada sudah berada pada juzuk yang ke-21 mungkin bacaannya ya. Okay. Jadi mudahan dapat dikhatamkan insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustazah, terima kasih di atas penerangannya Ustazah. Mungkin kita boleh saja terus ke soalan berikutnya Ustazah. Dr. Hajah, cara dan usaha ni Dr. Hajah, cara dan usaha memperkasakan diri dan jiwa khususnya pada fasa terakhir bulan Ramadan ni Ustazah. Okey. Baik, apa yang akan saya sebutkan di sini mengenai dengan bagaimana kita ni memperkasakan ni, apa cara dan apa usahanya ialah kita ni memang semua tahu bahawasanya dalam bulan Ramadan ni kita ni akan melaksanakan solat, puasa, bayar zakat fitrah, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Namun mungkin ada sedikit yang perlu kita tahu, yang perlu kita ketahui, iaitu dalam 10 fasa yang terakhir itu tugas kita ni ialah melipat gandakan, memperbanyakkan, memperbaiki semuanya dengan meningkatkan tahap. Kalau sebelum ini tahap yang kita ni lakukan 20 hari yang lalu tu mungkin tahapnya adalah berada pada tahap yang skala 2-3 mungkin. Jadi dalam 10 fasa terakhir ini kita sudah bersedia untuk menaikkan skala tersebut kepada skala 4 dan 5 dan mencapai yang terbaik. Sebagai contoh, kalau kita ni sebelum ini melaksanakan solat tu, solat 5 waktu yang fardu, kemudian solat tarawih witr, apa kiranya mungkin boleh kita tambah pada 10 malam terakhir ini kita ni melaksanakan qiyamul lail, di mana dalamnya ada terbanyak dua solat-solat sunat yang boleh kita tambah kerjakan pada malam akhirannya. Dan satu perkara juga yang ingin saya sebutkan di sini ialah jangan lupa dalam kita ni melaksanakan solat sepanjang bulan puasa ni kan terdapatnya satu doa, doa yang disebut sebagai doa Lailatul Qadar. Dalam hal ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut pandanganmu jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus ku baca? Kemudian baginda Rasulullah SAW mengucapkan, bersabda dan memberikan ucapan, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi itu adalah satu doa yang perlu kita ni amalkan banyak-banyak sepanjang 10 malam yang terakhir, insya-Allah. Jadi kita ni mempertingkatkan segala amal ibadat kita ni Dr. Hajah dalam usaha kita ni memaksimalkan sebaik mungkin amalan kita ni dalam 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan 4 tahun ini. Itulah doa yang dianjurkan untuk kita ni perbanyakkan. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, kerananya maafkanlah aku. Doa itu telah pun dikongsikan juga bersama sebentar tadi. Dan dalam hal ini juga di kesempatan ini Dr. Hajah, barangkali orang masih bersisa 10 hari ini, ada yang itulah masing-masing ada KPI-nya tersendiri apa yang ingin ku capainya untuk Ramadan pada tahun ini. Umpamanya aku mau lebih banyak lagi berinfak ataupun bersedekah. Dalam hal ini
Ada pernah ditanyakan Jua ni, maklum saja Indah semua kita ni tahap pemahaman dan tahap ilmu kita ni tu sama. Ada Jua yang sehingga bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan. Infak dan sedekah itu barangkali dapat dihuraikan dulu di kesempatan kita ni ada ni Dr. Hajah. Kerana kita melihat mulianya juga bagi mereka yang berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan ini. Silakan Dr. Hajah. Okey, baik. Sedekah ni kalau yang biasa kita buat ni adalah kalau yang tidak yatim, kita ni sedekah pada yang yatim mengeluarkan beberapa kemungkinan bajet yang kita ada yang mungkin sudah kita loket untuk anak yatimnya. Jangan lupa sebabnya dalam kita punya rezeki itu pasti ada rezeki untuk anak yatim juga, pasti ada rezeki untuk wanita sebenarnya. Jadi hendaklah kita ni infakkan ataupun kita sedekahkan, kita dikeluarkan untuk wanita sebenarnya. Dan sementara untuk kita ni berinfak tu, kita ni berinfak hendaklah maksudnya kalau ada kesempatan untuk melakukan wakaf misalnya, berinfak wakaf misalnya, adalah menjadi satu kesalahan. Tapi mungkin saja seperti mana disebutkan tadi, bukan semua pun orang berkemampuan. Tetapi tidak mengapa, biarpun sedikit namun tetap diteruskan lebih bermakna. InsyaAllah, percaya, yakinlah kita bahawasanya Allah telah pun menyediakan ganjaran pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Dan pernah juga ditanyakan kepada saya, bagaimana misalnya kalau orang yang susah tu juga, bagaimana ia akan melakukan sedekah misalnya dalam keadaan yang mungkin kurang mampu. Jika mereka ni mempunyai kadar pengetahuan yang rasanya boleh dikongsikan kepada yang lain, mungkin boleh dikongsikan. Sebagai contoh, jika sekiranya antara mereka ini ada yang berkemampuan mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak kecil, ataupun kepada anak-anak yang umur 5 tahun ke 7 tahun ke, berapa saja umur yang mungkin, maksudnya yang penting mengajarkan Al-Quran. Itu pun sudah sebahagian daripada yang untuk dikatakan sedekah itu sebenarnya, memenuhi dia sebenarnya. Cuma ia bukan di dalam bentuk materi. Tapi di dalam bentuk kita ni berkongsikan kita ni punya kebolehan di dalam membaca Al-Quran itu kepada anak-anak kecil tadi. Alhamdulillah, terima kasih di atas pencerahannya Dr. Hajah mengenai dengan yang ditanyakan oleh Sarina tadi, sedekah dan juga infak ni Sarina. Mungkin di kesempatan ini juga di minit yang terakhir, kita ada 7 minit lagi lebih kurang Dr. Hajah. Mungkin boleh kami berikan peluang ini untuk Dr. Hajah untuk membuatkan kesimpulan Dr. Hajah mengenai dengan topik perbincangan kita hari ini, aplikasi perkasa diri dan jiwa. Silakan Dr. Hajah. Baik, sebagai kesimpulan daripada tajuk aplikasi perkasa diri dan jiwa ini, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh pengampunan dan juga pembebasan daripada api neraka. Jadi sepatutnya kita ni berlumba-lumba untuk meraih kesemuanya. Jadi dalam meraih, maka kita ni perlu mempertingkatkan, melipat gandakan, memperbaiki, memperbanyakkan apa-apa juga amal ibadah yang mungkin sebelum ini kita ni kurang melakukannya, tidak mengapa untuk kita melakukannya pada 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan kita ni boleh dapat meraih malam yang berkat nanti, malam Lailatul Qadar dan pengisian yang dapat kita ni laksanakan, insya-Allah mudahan. Jadi yang penting juga dalam kesempatan kita ni berada di penghujung Ramadan ni 10 hari terakhir ni, lengkapkan lagi orang jangan pernah jenuh untuk memperlengkapkan diri kita ni ataupun mempertingkatkan dengan ilmu pengetahuan yang mungkin ada kaitannya dengan bulan Ramadan ataupun dengan amalan-amalan lain macam itu juga seperti yang sering disarankan dalam pembentangan Dr. Hajah. Membaca Al-Quran itu bukan tanda tumpukan di bulan Ramadan saja. Sewajarnya Al-Quran ini menjadi teman rapat kita ni dan juga dijadikan panduan sepanjang hayat dalam kita ni menjalani kehidupan. Kerana ia daripada Al-Quran ini sudah terbukti juga ia dapat memandu seorang tersebut, dan hatta juga inilah wasiat wasilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ni Dr. Hajah yang berupa Al-Quran dan juga as-sunnahnya. Baik, apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Hajah pendekatan dan juga pengisian yang
membuatkan kita ni untuk merenung kembali. Masih ada masa ni, buat tak berhabis. Penghujung Ramadan ni buat tak berhabis. InsyaAllah hingga terlambat selagi digunakan hayat di kandung badan. Dan kepada Yang Mulia Dr. Hajah, selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.